kita panggil super nano micro molecule. Ini dalam perut kita. Very powerful. Kita baru je nak cipta ubat baru dalam teknologi molekul. Perut kita dah lama dah super nano micro molecule. Dah lama dah enzim memecah-mecahkan. Barulah ubat tu dikatakan ubat yang paling aktif. Dan ubat tu barulah boleh memberikan kekuatan immune system. Ubat kalau tak boleh sampai ke immune system, itu ubat tidak handal. Di zaman hari ini, siapakah temui benda itu? Yahudi juga. Yahudi juga temui tentang ubat ini. Jadi mereka buat kajian tentang ubat baru, daripada antibiotik yang tak betul tu. Lalu dia jumpa pula ubat anti-kanser, ubat untuk rawat kanser, ialah menguatkan immune system. Dan ubat tu mesti diproses secara halus dengan teknologi nanomolekul. Dalam ini tadi super nano micro molecule dah ada dalam perut kita. Enzimnya kerja. Halus. Ada wajib kena makan timun banyak-banyak. Timun itulah pencincang dia. Timun itulah sebenarnya bahan yang akan menjalankan kerja-kerja pemecahan zat-zat makanan kita, berbagai-bagai partikel, kepada zat-zat yang lebih halus, dan menjadi ringan dan aktif. Itulah timun. Jadi enzim ni sebenarnya dia dalam bentuk essential, dalam bentuk cair, iaitu air, hidrogen. Segala-galanya air. Tanpa air semuanya tak ada pecah. Tanpa hidrogen tidak akan pecah menjadi helium. Helium jadi 2 proton. So dia nombor 2. Kan? Jadi di atas langit sana ada banyak dah kerja-kerja matematik berlaku. Kerja-kerja matematik berlaku begitu sistematik, teratur. Begitulah dalam badan kita, sama juga. Iaitu dia dalam kita punya nukleus sel bekerja secara reaksi kimia, dalam kerja-kerja memecahkan atom-atom untuk menjadikan zat-zat akal kita, zat-zat pemikiran kita. Ya, sudah berlaku. Inilah dunia paling besar. Kita kata dia besar kan? Ini besar kan? Ini lagi besar daripada ini. Pori-pori yang dibesarkan dalam kita punya microscope elektron tu, dalam kromosom ni didapati ada pori-pori, ada ruang, dibesarkan lagi ada ruang, dibesarkan lagi ada ruang, dikira balik lagi besar daripada ini. Itu sebab saya katakan tadi, apa yang ada dalam kita punya minda atau kita punya kromosom menentukan minda kita, kromosom yang baik untuk minda kita, itulah kekuatan keluasan besarnya alam semesta ni kalau akal kita berjalan. Baru kita nampak besarnya alam ini, bahawa alam yang ada itu, yang di luar ni adalah alam kecil, yang minda kita ni adalah alam besar. Jadi akal kita telah membuatkan diri kita sangat besar, dan kita melihat yang lain-lain kecil sahaja. Jadi sebelum kita kaji langit, kaji planet, kajilah tentang gen. Jadi kejuruteraan genetik mengkaji tingkah laku manusia dan penyakit sangatlah mengagumkan, dan perlu kejuruteraan genetik ini patutnya wajib dipelajari oleh semua orang dalam kelas-kelas di universiti. Mungkin sekolah menengah tak sesuai tu, pasal dia punya dasar-dasar genetik yang saya baca ni, yang ringkas ni pun pening kepala saya mengkaji tentang pecahan-pecahan gen ini. Yang disitulah kita boleh pilih gen baik, gen tak baik, kahwin dara, kahwin ini, sangat sistematik. Dasar-dasar genetik patut punya satu pembelajaran yang mengenal diri kita dan kita kagum dengan Tuhan. Tapi apa pun, jagalah pemakanan, iaitu kolagen. Kerana kolagenlah yang membentuk kromosom. Ini fakta. Bukan lemak, bukan karbohidrat, bukan asid, bukannya gula,
tetapi membentuk kromosom, badan kromosom itu terbina oleh protein atau kolagen. Dan kolagen itu Tuhan telah ingatkan berkali-kali, jagalah makanan, jagalah apa yang kita makan, jagalah apa yang kita pesan berkali-kali. Rupa-rupanya pesanan itu berkaitan dengan membina gen. Makanan yang baik membina gen yang baik. Dipesan banyak kali. Berbanding kitab-kitab lain tidak sangat memesankan tentang pemakanan. Al-Quran paling banyak pesan tentang pemakanan. Ya? Jadi pemakanan itulah yang menentukan akal pikiran kita, emosi kita dan spirit kita. Dan disitulah akan mengubah semua ketetapan-ketetapan yang tak baik daripada masa. Jika masa yang kontrol, masa yang boleh mengubah ketetapan Tuhan. Yang Tuhan kata, engkau lah yang mengubah, bukan aku. Aku telah menetapkan. Jadi berbalik kepada akal kita, berbalik sekali lagi pada makanan kita. So, sebab itu jangan bagi anak-anak kita makan kepada ayam, jangan bagi makan kepala ikan, jangan bagi mengada-ngada kita bagi makan daging baru umurnya bawah 2 tahun. 2 tahun ke atas baru kita bagi. Ini tak, umur setahun lebih je sah. 8 bulan je dah bagi apa? Geledek. Daging sikit campur geledek apa semua, tapi dah ada dah. Apa ni? Daging lenyek lah akhirnya. Daging protein yang berat tu. Daging protein berat. Tak sesuai di kalangan 2 tahun ke bawah. Susukanlah anak kita sampai 2 tahun. Boleh. Tapi sekarang mana boleh, habis kerja nanti bila stres susu pun dah kering. Terkejut pula tengah traffic jam, susu pun kering. Manalah nak menyusukan anak kita lagi. Dah kering susunya. Ya? Jadi ini masalah lah. Ya? Jadi saya berterima kasih lah pada ibu saya. Pasal ibu saya kata saya menyusu sampai umur 7 tahun. Saya betul ke tak betul ni kan saya ingat umur 6 tahun, 5 tahun saya ingat. Bas Sriwijaya punya tayar tu besar. Saya kecil gini, saya ingat saya tak ada menyusu pun. Tiga pula. Tapi banyak kali dia kata, ini import menyusu ni. Terima kasih lah. Kalau itu benar, ya? Makanya menyihatkan gen kita. Setidak-tidaknya, bezanya kalau saya pandai, selalunya saya nampak sesuatu benda itu jauh dari pandangan yang pertama. Sebab tu pemikiran saya berbeza dan menolak apa pandangan logik. Banyak orang kata saya gila, kan? Tapi akhirnya garam saya tanam. Banyak benda lah yang kita dah kaji, belum ada satu pun salah lagi. Ya, dari segi teori, dari segi hipotesisnya, ya, belum ada satu lagi. Kalau ada, saya mesti tukar dan saya mesti akui kesalahan itu. Ya, setakat ini saya belum nak mengakui apa-apa. Pasal belum ada yang salah. Ya, jadi baru-baru ini pergi Sabah, Mufti Sabah pun dah terpanggil untuk nak berdebat dengan saya pasal cerita pisang. Kerana kata-kata saya yang terlupa, yang saya kata agaknya lah ya, begitulah dahsyatnya pisang ni punya nilai. Buka dalam internet tentang kehebatan pisang punya zat, itu saya tahu juga. Tentang pisang ni saya kaji lama, tentang kehebatan. Ketika itu saya kaji kehebatan dia. Saya apa ni, kagum betul lah pisang ketika itu. Jadi mana saya dah tahu kebaikan pisang, kehebatan secara sains ketika itu. Potassium berapa banyak, magnesium berapa banyak, combination ni semua saya untuk ini. Tapi lepas tu saya tolak benda tu kerana luka lambat baik, kulit lambat baik, bisul banyak, kulit kita bersisik, kulit kita keras, ya, macam-macam. Kerana pisang ni merampas balik kita punya protein, merampas balik kita punya protein. Itu yang kita pelik, dia merampas ni pasal dia oxidation, dia berkarat. Dia balik menjadi basi. Kita nak cari makanan yang tak basi. Macam buah kurma, tak basi kan? Minyak zaitun, tak basi. Minyak zaitun kita masak beberapa kali pun dia tak pecah, dia masih tidak hangus minyaknya itu. Minyak kelapa sawit, sekali masak dah hangus. Minyak zaitun 4 kali masak lagi boleh masak lagi. Lagi jimat dan murah guna minyak zaitun daripada minyak kelapa sawit. Satu, penyakit tak kena.
kita dapat selamatkan 40,000 belah jantung. Kan? Lepas tu kita boleh